Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ma baina aydihim. Masih al-kursi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sebelum ni kita ada buat cerita pasal Nabi Nuh. Jadi hari ni kita sambung. So mungkin ada masa kita boleh kongsi lah mana yang betul, mana yang tidak betul. So pasal berkenaan dengan Nabi Idris, nampaknya memang ada macam-macam masalah lah. Lebih lagi di sebelah, minta maaf cakap kita tahu penyelewengan tentang information agama di sebelah Indonesia ni terlalu banyak. Mereka mengubah-ubah itu ini dan segala-galanya. Bukan nak fitnah ke apa, sebab mereka ni suka sangat mengklaim dalam satu keturunan-keturunan dan banyak untuk mereka ni diperlihatkan oleh dunia lah, sebab ni diorang ni lah segala-galanya. Dan banyak perkara benda-benda yang boleh digunakan untuk orang miskin ataupun apa saja. Mereka ni Wallahualam, tapi apa yang mereka lihat, apa yang mereka nampak, itu adalah balasan untuk mereka kemudian hari kelak, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan cerita pasal Nabi Hud. So nak info sikit pasal Nabi Idris ni. Nabi Idris ni, itulah cakap, Nabi Idris ni dia berguru dengan Sikh. Rasa Sikh ni dulu dia ada satu zaman tu di mana muzik diciptakan. Muzik ni kita tak tahu muzik bagaimana, tapi ada lah. Benda ni tak boleh nak detail. Kita nak detail, nak cerita benda-benda ni tak boleh, sebab nanti akan ada pihak lain akan ambil dan dia akan menggunakan bermacam-macam perubahan. Dia lebih lagi di sebelah sana, kena faham. Lepas tu dia akan clean, dia akan buat pasang trend segala-galanya. Sebab agama ni bukan untuk dijual beli sesuka hati. Jangan fikir sesuka hati nak buat apa-apa saja. Kalau rasa betul kat sana tu bagus, tak perlulah nak berenang atas sini. Tak payah nak berenang, tak payah nak ni semua Malaysia, rakyat Malaysia ni perlu banyak pekerjaan. Banyak lagi orang nak berdakwah semua kat sini ada. Jadi tak perlulah nak buat satu perkara. Jaga negara masing-masing lebih senang. Kalau tidak nanti masalah. Bukan kita nak cakap apa kan. Banyak sangat permainan fitnah-fitnah dalam ni yang mereka ciptakan. Termasuk juga golongan-golongan orang Melayu dan segala-galanya membuat satu benda yang diikut. Ada yang nak jadi Nabi, semua kat dalam semua ada. Semua tahu. Ada yang nak jadi malaikat kaki sedekah, semua apa, untuk diciptakan. Yang ni jadi Tuhan, yang ni jadi malaikat syurga semua dia. Malaikat syurga tu tak salah aku artis, artis pun tak artis lah, datuk tak datuk. Tapi jangan sampai jadi bodoh. Kalau hidup dah jadi bodoh, keturunan pun akan bodoh, 7 keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita selesaikan cerita Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberkati keturunan Nabi Nuh. Mereka tinggal di merata-rata tempat. Maknanya Nabi Nuh ni banyak tempat lah yang mereka tinggal. Di kalangan mereka terdapat satu bangsa yang dipanggil Ad. A-D. Ad. Kaum Ad terdiri daripada orang-orang yang sangat gagah. Mana gagah lah. Dan tiada kaum lain yang dapat mengalahkan mereka pada masa itu. Allah SWT memberikan nikmat yang banyak kepada kaum Ad. Negeri kaum Ad penuh dengan ladang yang indah dan subur. Faham, Terdapat juga tanaman dan anak sungai yang banyak. Binatang ternakan seperti unta dan kambing pula memenuhi lembah-lembah di negeri mereka. Pada rumput mereka dipenuhi oleh kuda. Rumah mereka didiami oleh anak pinak yang ramai, unta dan kambing.
Kaum Ad yang keluar ke padang kelihatan seperti sesuatu pemandangan yang menarik sekali. Kelihatan ramai kanak-kanak bermain dengan riang di mana saja. Okey, jadi kita boleh buat satu gambaran bagaimana suasana ni boleh digambarkan. Okay. Sekali lagi kita ulang. Binatang ternakan seperti unta dan kambing pula memenuhi lembah di negeri mereka. Pandang padang rumput mereka dipenuhi oleh kuda. Dia memang macam ni lah. Dia suka mengganggu, datang kongek-kongek. Jadi dia berhenti depan. Dia ngongek-ngongek lagi, dia duduk lepak dulu. Asyiklah. Kacau. So padang-padang rumput mereka dipenuhi oleh kuda. Ramai rumah mereka didiami oleh anak pinak yang ramai. Unta dan kambing kaum Ad yang keluar ke padang kelihatan seperti sesuatu pemandangan yang menarik sekali. Kelihatan ramai kanak-kanak bermain dengan riang di mana saja. Malangnya kaum Ad tidak pernah bersyukur kepada Allah. Tak pernah bersyukur dengan nikmat yang banyak tu. Kaum Ad lupa kepada peristiwa ribut taufan. Bermakna kaum Ad ni biasa melihat ribut-ribut taufan. Biasa dia akan rakam ribut taufan ni macam mana ke, kita tak tahu. Biasa dia akan melihat kaum Ad ni, dia akan banyak melihat kaum ribut-ribut taufan di mana-mana saja. Kaum Ad lupa kepada peristiwa ribut taufan yang diceritakan oleh datuk nenek moyang mereka. Mereka tidak mengambil pengajaran. Memang mereka ni tak jenis perangai tak ambil pengajaran daripada kesan-kesan malapetaka yang masih terdapat dilihat oleh mereka. Maknanya kaum Ad ni satu bangsa, satu kaum yang suka melihat atau biasa dengan suasana malapetaka. Dan mereka pernah melihat suatu kawasan tu, mereka sendiri melihat kawasan malapetaka diorang ni ada di mana-mana, kelihatan di mana-mana, dan mereka tak pernah ambil pengajaran. Mereka ni sering mengubah keadaan sesuatu. Jadi kita teruskan. Mereka menyembah berhala seperti umat Nabi Nuh dahulu. So mereka kat sana ada berhala lah, yang mereka mengatakan ini adalah sembahan nenek moyang mereka dahulu. Mereka mengukir patung berhala daripada batu dengan tangan mereka sendiri. Apabila siap, mereka sujud kepada berhala dan menyembahnya. Maknanya zaman diorang ni memang suka menyembah berhala dan mengatakan ini adalah sembahan atau nenek moyang mereka. Mereka akan memohon hajat mereka daripada berhala-berhala tersebut. Mereka menyembelih binatang sebagai korban untuk berhala seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Nuh dahulu. Maknanya kaum Nabi Nuh pun melakukan perbuatan yang sama. Kaum Ad yang kaya malas membuat kerja. Mereka hanya makan minum, bersukaria dan bermain. Faham Sekali lagi aku beritahu. Kaum Ad yang kaya malas membuat kerja. Mereka hanya makan minum, bersukaria dan bermain. Mereka merasa bangga membina rumah yang tinggi dan luas. Harta benda mereka dihabiskan untuk membeli air, tanah dan batu. Faham So semua ni, benda ni boleh lihat kat mana. Semua tempat lapang dan tanah tinggi yang ada dibina di rumah di atasnya. Mereka membina rumah-rumah yang mewah seolah-olah mereka akan duduk selamanya dan tidak akan mati. Faham Mereka membina rumah lebih daripada yang diperlukan. Sedangkan orang yang miskin tidak cukup makan dan minum. Orang fakir di kalangan kaum Ad tidak memiliki rumah, tetapi rumah golongan yang kaya pula tidak ada penghuni di dalamnya. Maknanya rumah golongan yang kaya pula tidak ada penghuni dalamnya. Orang kaya ni tak ada orang dalam rumah, macam mana ni? Di dalam keadaan ini Allah SWT telah mengutuskan seorang rasul kepada kaum Ad yang bernama Hud. Bermakna ada seorang rasul yang telah diutuskan yang bernama Hud. Baginda dilahirkan daripada keluarga yang mulia dan dibesarkan dengan didikan yang baik. Setelah menerima perintah daripada Allah SWT, Nabi Hud keluar berdakwah kepada kaumnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kamu semua tidak punya Tuhan selainnya. Wahai kaumku, kenapa kamu menyembah berhala dan tidak menyembah Tuhan yang telah menjadikan kamu? Seru Nabi Hud kepada kaumnya. Wahai kaumku,
ini hanya batu. Ya. Wahai kaumku, ini hanya batu yang kamu ukir kemarin. Hari ini kenapa pula kamu menyembahnya? Faham? Wahai kaumku, ini hanya batu yang kamu ukir kemarin. Hari ini kenapa kamu menyembahnya? Sesungguhnya Allah yang menjadikan kamu serta memberikan kamu rezeki. Allah juga telah memberi berkat kepada harta benda, hasil tanaman dan keturunan kamu. Dia telah menjadikan kamu sebagai perintah di bumi ini sesudah kaum Nuh. Dia yang menjadikan badan kamu kuat. Nikmat yang banyak ini sepatutnya membuatkan kamu menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Sesungguhnya anjing yang kamu lemparkan tulang kepadanya itu tidak akan lari dari rumah kamu. Ia tetap mengikut kamu ke mana saja kamu pergi sehingga bayang-bayang. Anjing tu macam ikut lah, macam bayang-bayang. Bayang. Pesan. Pernahkah kamu lihat anjing meninggalkan tuannya dan pergi kepada orang lain? Maksudnya, pernah tak manusia ni lihat hari ni rumah ni beli anjing, kemudian bila lama-lama tu anjing tu dilepaskan, ada orang ambil anjing tu beli kat rumah dia? Jarang lah. Pernahkah kamu lihat anjing meninggalkan tuannya pergi kepada orang lain? Pernahkah kamu lihat haiwan menyembah berhala? Pernah tak kau tengok walaupun dikatakan binatang ni tak ada otak, tapi dia menyembah berhala? Pernahkah kamu lihat binatang sujud pada batu? Pernahkah melihat semua segala ciptaan Allah ni seperti burung ke apa ke, dia pergi menyembah benda yang lain? Itu baru binatang. Apatahkah lagi manusia. Manusia yang buat lagu, malaikat syurga Allah. Mereka sangat marah mendengar kata-kata Nabi Hud. Apakah yang dikatakan oleh Hud? Apa yang dia mahu? Kami tidak faham cakap ni. Dia tentu bodoh atau gila, mereka kata sama mereka. Nabi Hud terus menasihati kaumnya, tetapi beliau mendapat cemuhan daripada golongan pembesar kaum Ad. Sesungguhnya kami anggap kamu bodoh dan termasuk di kalangan golongan yang berbohong. Itulah yang dikatakan oleh kaum Ad kepada inilah kepada Nabi Rasul, kata golongan besar kaum Ad. Maknanya golongan besar kata kaum Ad, golongan besar mengatakan kepada kaum Nabi Hud, faham keadaan diorang ni bila keadaan diorang tu bagaimana? Faham Dan mereka bila dalam keadaan tu, dia tak kira dah Nabi ke apa ke, Rasul ke, wali Allah ke, dia kutuk. Kemudian dia yang membangga diri dia lah syurga, menyanyikan lagu semua Tak maaf Nabi Hud terus berusaha menasihati kaumnya. Dia menyeru mereka dengan hikmah dan lemah lembut. Wahai kaumku, aku ini saudara dan sahabat kamu. Tidakkah kamu kenal aku? Wahai saudara-saudaraku, mengapa kamu takut dan lari daripadaku? Aku tidak mengurangkan harta kamu sedikit pun. Aku tidak meminta bayaran untuk seruanku ini. Bayaranku hanyalah daripada Allah. Kata Nabi Hud lagi, wahai kaumku, apakah yang kamu takut kalau kamu percaya kepada Allah? Allah tidak akan mengambil harta kamu sedikit pun apabila kamu percaya kepadanya. Malah Allah akan memberkati rezeki kamu dan menjadikan kamu bertambah kuat. Wahai kaumku, mengapa kamu hairan dengan apa yang aku katakan? Allah sebenarnya tidak bercakap dengan setiap orang. Allah tidak bertemu dengan setiap orang menyuruh buat begitu dan buat begini. Allah takkan buat begitu. Sebaiknya Allah mengutuskan. Faham Mengutus ataupun bertemu, berjumpa, dia tak sama. Bagaimana mengutus, benda ni banyak kata beza. Pada yang cuba mengubah-ubah ayat Quran, menjadikan fi'il itu segala-galanya, ingat, kalau dah buat satu kesalahan dan menyesatkan orang, tak kira sama manusia, tanggung sendiri di akhirat. Jangan sampai bangun nanti berbau busuk, dan busuk itu menyusahkan orang yang lain. Tak maaf cakap. Allah sebenarnya tidak bercakap dengan seorang Allah tidak bertemu dengan seorang menyuruhnya buat begitu begini. Sebaliknya Allah mengutuskan kepada kecak kaum seorang lelaki dari kalangan mereka juga. Utusan ini yang berkata-kata dengan mereka serta menasihati mereka.
Oleh yang demikian, Allah telah mengutus aku kepada kamu supaya aku bercakap dengan kamu dan menasihati kamu. Itu cerita dia. Adakah kamu hairan kalau seorang lelaki daripada kalangan kamu datang membawa peringatan daripada Allah untuk kamu? Begitu. Kaum tidak pernah menjawab. Dia takkan jawab. Dia takkan reply. Dia takkan buat tak jadi. Buat buta semua. Mereka tidak tahu bagaimana hendak menjawab teguran Nabi Hud. Tak tahu bagaimana nak jawab. Lebih baik datang pegang duit, tayang-tayang depan orang, dapat view 1.6 juta ke macam mana ke, tapi dah mati besok jangan menyusahkan orang lain. Namun dalam keadaan kelemah itu mereka masih degil dan berkata, Tuhan kami marah kepada engkau, lalu membalasnya dengan memberi penyakit dalam akal fikiran engkau. Bala daripada Tuhan kami telah menimpa engkau. Mana Tuhan bala ni kau tahu apa? Syari semua akan tahu. Biarlah Allah terjemahkan. Kenapa mereka daripada zaman Nabi ni mesti dapatkan bala, termasuk Ilyas dan Ilyasa tu. Dan banyak Nabi yang aku akan tutup dia punya kotak, dan ada sebab-sebab dia. Termasuk dengan Samuel tutup, Sik tutup, Idris tutup, semua tutup. Dan ada sebab dia. Ada sebab-sebab dia. Sesungguhnya berhala kamu itu cumalah batu yang tidak memberikan kebaikan atau kecelakaan. Berhala itu hanyalah batu yang tidak dapat bercakap, mendengar dan melihat. Berhala itu tidak membawa kebaikan dan juga kejahatan. Berhala itu tidak boleh membantu dan mencederakan sesiapa pun. Kamu juga tidak dapat membawa kebaikan atau kejahatan. Kepadaku kamu tidak boleh memberikan kebaikan atau kecelakaan. Sesungguhnya aku tidak percaya kepada Tuhan-Tuhan palsu kamu dan juga tidak takut pada mereka. Sesungguhnya aku tidak mahu melakukan perbuatan syirik seperti kamu. Aku juga tidak takut pada kamu. Buatlah rancangan jahat terhadap diriku. Aku hanya bergantung dengan pertolongan Allah. Kata-kata Nabi Hud. Aku juga tidak takut kepada kamu. Buatlah perancangan terhadap diriku. Aku hanya bergantung dengan pertolongan Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Setiap benda berada di dalam kekuasaannya. Tidak ada selai daun pun yang jatuh kecuali dengan izinnya, kata Nabi Hud. Kaum Ad mendengar yang dikatakan oleh Nabi Hud, tetapi mereka masih tidak beriman. Nasihat Nabi Hud kepada mereka sia-sia saja. Sebelum tu aku nak beritahu mereka mengatakan pandangan-pandangan ulama yang pening kepala 1000 tahun, 10,000 tahun, muka pun aku tak tahu keluar daripada mana. Tak maaf cakap, itulah yang merosakkan agama. Kemudian membuat tafsiran selepas Nabi Idris, maknanya kaum Nuh ni lepas Nabi Nuh, Nabi Idris. Selepas Nabi Nuh, Nabi Hud salam dengan manusia yang menyampaikan majlis ilmu tu. Tak maaf cakap. Lain kali kalau perkara hadis, jangan sahihkan hadis itu terlampau kuat. Kalau hadis benda pun tergabur, adakah hadis itu layak duduk dalam Islam? Cuba jangan berkait-kait. Lepas tu nak hadis, lepas tu kait lagi dengan sunnah. Sunnah kait lagi dengan Al-Quran. Islam ada hadis, ada sunnah, ada Al-Quran. Dulu syiar Islam terpulang masing-masing. Ingat, di akhir zaman setiap 10,000 yang dimasukkan ada tu, yang terpilih tu, walaupun dengar 10,000 tu kita tahu ada orang yang begini juga. Ada yang buat begitu dan ada yang buat macam ni, ada yang tunjukkan begini, ada tunjuk begitu. Bukan pilihan Allah, bukan. Kemudian menceritakan sesuatu syurga umpama sama memang betul. Tapi perumpamaan tu Allah je yang tahu. Macam mana pula terlepas pula nama. Wallahualam lah, terpulang masing-masing, jawab sendiri masing-masing. Semua ada video dalam masing-masing, suara masing-masing dalam ni semua ada.
Takut kalau benda ni terangkat, ataupun kita tak tahu, sebab kita bicara ada benda lain yang tengok macam tu. So kita cerita, wahai Hud, engkau tidak beriman dengan Tuhan kami dan tidak takut kepada mereka. Kami pun tidak beriman kepada Tuhan engkau dan tidak takut dengan sisaannya. Kami selalu mendengar engkau menyebut tentang azab. Di manakah azab itu, wahai Hud? Dia tanya kat kaum Hud. Dia tanya kat Nabi Hud, apa azab tu? Bilakah ia tiba? Hanya Allah yang mengetahui bila datangnya azab, seksanya. Allah je yang tahu. Seksa pun, azab pun, Allah je yang tahu. Bagaimana dia nak hantar, dia nak bagi. Aku hanyalah pemberi peringatan. Syiar Nabi hanya beri peringatan, bukan membuat satu teori gambaran syurga neraka, campak ular bagi seksa orang mati. Wallahu a'lam. Macam-macam lah. Dan macam-macam ahli dakwah dia. Tak maaf Kami menanti azab itu dan ingin sekali melihatnya. Kata kaum Ad lagi. Bertahun-tahun Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya, namun mereka tidak mahu beriman. Nabi Hud terkejut melihat keberanian mereka mencabar Allah sallallahu alaihi wasallam. Mencabar Allah Subhanahu wa taala. Baginda amat menyesali kebodohan mereka tu. Pada suatu ketika Allah SWT telah menahan hujan daripada turun di negeri tempat tinggal kaum Ad. Mereka menanti air hujan setiap hari. Mereka memandang ke langit, namun sedikit awan pun tidak kelihatan. Mereka sangat berhajat kepada hujan kerana air sungai telah kering dan mereka telah kehabisan air minum. Pada satu hari mereka ternampak sekelompok awan datang dari arah mereka. Tak faham Mereka berasa sangat gembira. Ini awan mau hujan, ini awan hujan, jerit mereka. Mereka menari-nari. Menari-nari kegembiraan sambil berseru awan hujan. Tetapi Nabi Hud faham bahawa azab siksa Allah sebenarnya sudah tiba. Itu bukan awan rahmat yang membawa hujan, sebenarnya ia angin kencang yang membawa azab yang pedih, kata Nabi Hud kepada kaumnya. Ternyata kata Nabi Hud itu benar. Angin yang kencang pun bertiup. Orang ramai pun pernah melihat angin sekencang itu. Kaum Ad lupa kepada peristiwa ribut Taufan yang pernah diceritakan oleh datuk nenek moyang mereka. Mereka juga tidak mengambil pengajaran daripada kesan-kesan malapetaka itu. Kesan daripada peristiwa itu masih boleh dilihat oleh mereka. Angin tersebut bertiup dengan kencangnya. Kaum Ad berasa sangat takut dan gerun. So mereka masuk ke dalam rumah dan kunci pintu. Yang sini semua aku terpaksa ringkaskan dengan cara aku kata kanak-kanak pun sambil dia jumpa ibu bapa, peluk ibu bapa mereka dalam keadaan ketakutan. Orang dewasa pula sampai ada yang pegang dinding, ada yang pergi cari tiang pegang, cari tiang pegang, cari dinding pegang untuk selamatkan diri. Sebab mereka tahu ada malapetaka nak sampai. Jadi mereka dah pernah merasai malapetaka tu, jadi mereka bersiap sedialah untuk menerima malapetaka tu. Jadi mereka prepare. Jadi mereka bagi tahulah bagaimana nak selamatkan malapetaka. Itulah manusia. Dia bukan nak mengelak untuk daripada terima benda tu datang, tetapi mereka membuat perangai dan bersiap sedia untuk menerima malapetaka. Manusia di zaman faham sendirilah. Jadi kanak-kanak yang menangis, perempuan yang berteriak, kaum lelaki menolong dan minta tolong. Minta tolonglah. Bila nampak satu perkara tu, dia minta tolong, berterik dan menyebutlah nama-nama Allah. Sebut nama Allah. Bila nampak malapetaka sampai, sebut nama Allah. Dan selagi mana dia boleh kabarkan pada orang lain, tetapi mereka tidak pernah insaf sehingga hari kiamat. Kemudian mereka terdengar suara berkata, hari ini tidak ada perlindungan daripada azab siksa Allah. Maknanya tak ada. Bila dah tahu benda tu datang, dah tiba, tak ada. Pokok-pokok yang tercabut dan rumah-rumah kediaman runtuh dipukul angin. Angin tersebut mengangkat binatang-binatang lalu membawanya berterbangan. Ini lagi siksa ni. So, mari kita tengok gambar sekadar ni lah.
Keadaan dia bila maknanya batu ni berterbangan dengan manusia sekali. Tempat yang jauh berdebu-debu, padang pasir berterbangan dengan banyaknya, dunia menjadi gelap gelita. Waktu itulah timbullah gelap gelita, bergelaplah bumi, bergelaplah keadaan. Waktu gelap tu sebenarnya sudah timbul banyak malapetaka yang teruk-teruk, barulah bumi pun bergelap. Manusia tidak dapat melihat sesuatu pun. Kalau ada cawan TMB ke apa ke, memang semua dah janam lah. Tak ada lah. Angin kencang tersebut bertiup berterusan selama 7 malam dan 8 hari. Ingat angin kencang tersebut bertiup selama 7 malam dan 8 hari. Akhirnya sampailah mati semua kaum Ad, dan jadilah mereka seperti pokok tamar yang tumbang ke bumi. Keadaan amat dahsyat sekali. Mayat-mayat manusia bertebaran dimakan oleh burung. Mana burung pun dah sembahyang nak makan waktu tu, kita tak tahu. Rumah dan maligai yang telah runtuh kini didami oleh burung-burung hantu saja. Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah SWT disebabkan keimanan mereka. Maknanya mana yang beriman kepada kaum Nabi Hud, yang betul-betul yang bertuhankan Allah SWT dengan cara yang betul, beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Allah yang maha mengetahui siapakah hamba-Nya, mana betul yang akan diselamatkan oleh Allah SWT disebabkan keimanan mereka. Sebaliknya kaum Ad telah terbunuh disebabkan kekufuran mereka dan kedelilan mereka sendiri. So mungkin kita akan buka satu cerita ni, dan ada beberapa seperti si Idris, Samuel. So benda ni tak harus mereka tahu. Dia orang nak check mana-mana, check lah. Sebenarnya satu penyampaian yang silap akan mengundang sesuatu perkara yang merosakkan keadaan. Itu cerita dia. Sebab apa benda-benda ni kita? Sebab kita nak minta tolong dia orang ni, tolong fikir-fikir dan bertanggungjawab dengan apa atas information ataupun apa-apa perkara-perkara yang mereka telah sampaikan. Mereka telah menyesatkan manusia, telah merosakkan keadaan. Jadi minta dia orang tengok balik, kaji balik, sehingga menarik ramai sangat manusia sampai merosakkan keadaan. Jadi kita tahu lepas Nabi Hud adalah Nabi Saleh. Okey. Nabi Saleh ni lepas dah bertahun-tahun kaum Ad ni dah dibinasakan oleh Allah SWT. Lepas tu datanglah Nabi Saleh. So Nabi Saleh ni dia kiranya macam satu kaum yang tinggal di satu tempat, kita panggil dia Tasmud. T-S-A-M-U-D. Okay, so ada banyak lagi tapi kita tak boleh nak buka. Jadi biar cerita ni ada keluar, baru kita faham berapa banyak mereka ni telah menyelewengkan agama, menyusahkan orang, klaim sana sini. Dan aku tu ingat lagi waktu satu sukan sebelumnya berlakunya bendera terbalik. Ada satu kes di mana mereka mengamuk. Kononnya satu buku yang dicetak tu melambangkan bendera terbalik. Siapa yang mencetak buku tu, dan kenapa ia mencetakkan, dan kenapa dia berlaku sekali lagi, dan kenapa waktu tu bendera di sekolah diterbalikkan. Siapa yang terbalikkan orang tu? Siapa yang terbalikkan bendera tu? Siapakah orang yang buat benda-benda begini? Siapakah yang melakukan? Siapakah yang pergi ke kuil sifil dekat USJ tu, ingat tak? Yang pergi pecahkan patung tu. Okey, kita dekat sini, dekat Kota Tegang, memang kita faham bermacam-macam agama ada, tapi mereka ni tidak pernah lah melakukan masalah-masalah lain. Dan selebihnya biarlah Allah saja yang menentukan. Dia yang maha mengetahui. Ada sebab-sebab yang tertentu. Tetapi siapa yang memecahkan patung tu, bila tertangkap kita tahu siapa. Ingat tak yang main solat, yang sebar di TikTok? Akhirnya siapa yang terbitkan satu berita tertangkapnya orang yang buat benda-benda begini? Di mana? Satu. Yang kedua, membuat berita hoax.
Gimana? Papam sendiri tak habis lagi. Semua buat. Jadi itu saja. Nak gerak lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa barik ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. So kita gerak dulu. Minna wa minkum taqabbal ya karim.